Indah bermalam si awan petang berarak di celah pohon ara. Assalamualaikum, mulanya kata. Awal bismillah, pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam gelanggang forum yang akan kita bincangkan mengenai tajuk AI Perplexity. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut mengenai tajuk AI yang akan kita bincangkan dalam forum kita pada hari ini, adalah elok kiranya untuk kita berkenalan dengan ahli-ahli panel kita pada hari ini. Ahli panel kita yang pertama merupakan saudari Asma Hayati binti Abdul Manan. Apa khabar saudari? Khabar baik, Cik Syazana. Terima kasih kerana bertanya. Apa khabar, Cik Oh, Syazana? Alhamdulillah, saya sihat saja, Alhamdulillah. Saudari panel kita yang kedua, Fasha Nur Kristina binti Malik. Apa khabar saudari? Saya baik, sihat saja. Terima kasih, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ahli panel kita yang ketiga, Cik Nurul Ayuni binti Zainuddin. Apa khabar saudari? Alhamdulillah baik. Perjalanan saya di sini sangat bersemangat dan juga orang kata smooth saja. Oh, lancar saja, Sebab Alhamdulillah. kita bersemangat nak kongsi ilmu Betul. tentang AI. Jadi penonton di luar sana jangan lupa ya untuk terus kekal bersama kami semua dalam forum yang akan kita kupaskan mengenai AI Perplexity ini. Jadi 3 ahli panel telah saya perkenalkan. Jadi sudah tiba masanya untuk saya perkenalkan diri saya sendiri sebagai moderator anda. Saya Nur Syazana binti Abdul Talib akan mengendalikan forum kita pada hari ini. Baiklah, AI iaitu juga dikenali sebagai Artificial Intelligence, dalam bahasa Melayunya kecerdasan buatan, merupakan salah satu cabang sains dalam menjadikan sesuatu benda mempunyai kepintaran sama seperti manusia. Antara cabang penting dalam AI ini termasuklah pembelajaran mesin, iaitu keupayaan mesin yang mampu untuk belajar menjadi pintar. Jadi antara tujuan utama AI ini sebenarnya diwujudkan adalah untuk memudahkan dan juga memendekkan masa pengurusan dan juga tenaga. Sebagai contoh, AI ni dalam dunia pendigitalan sekarang sangat membantu ya dalam memudahkan urusan kerja seharian manusia, seperti melalui aplikasi ChatGPT, Perplexity, Maps, Siri, Google dan sebagainya. Jadi untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai konsep AI itu sendiri, soalan saya akan ajukan kepada saudari panel kita yang pertama, Cik Asma Hayati binti Abdul Manan, mengenai apakah itu konsep AI Perplexity secara khususnya. Silakan. Terima kasih saudari moderator Cik Syazana atas soalan yang telah diajukan sebentar tadi. Sekarang saya akan menerangkan mengenai konsep Perplexity AI. Konsep Perplexity AI ini merujuk kepada seperti yang telah Cik Syazana terangkan, kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam bahasa Inggeris. Malah juga merujuk kepada kemampuan mesin atau komputer untuk meniru kecerdasan minda manusia. Sebagai contoh, dalam usaha membuat sesuatu perkara seperti mempelajari, merancang serta menyelesaikan masalah maupun menjawab soalan serta pertanyaan yang telah diajukan oleh pengguna, oleh kita sebagai pengguna Perplexity AI ini. Kemudian, Perplexity AI ini juga menerapkan penggunaan algoritma pembelajaran yang sangat mendalam. Sebagai contoh, dalam usaha menganalisis pola bahasa yang pelbagai di dunia ini seperti bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Cina, bahasa Perancis dan sebagainya. Malah, Perplexity AI ini juga menghasilkan bahasa global yang berkualiti serta mengeluarkan maklumat yang tepat dalam kadar masa yang singkat, atau kita lebih mesti dipanggil sebagai sekelip mata lah. Sekarang saya akan menerangkan mengenai pengasas bagi Perplexity AI ini. Baiklah, pengasas bagi Perplexity AI ini dikenali sebagai Aravind Srivinas, yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif atau CEO bagi produk inilah. Perplexity telah dicipta pada tahun 2022 dan ibu pejabat syarikat bagi produk pembelajaran ini adalah bertempat di 341 Moultrie Street, San Francisco di Amerika Syarikat. Dalam sebuah temu bual yang melibatkan Aravind Srivinas dan juga di Cognitive Revolution, mereka telah membincangkan tentang falsafah
produk Perplexity dengan cara memaksimumkan kualiti maupun nilai yang dihantar ataupun diberikan kepada pengguna, kepada pengguna yang telah menggunakan produk ini, menggambarkan ciri-ciri yang menjadikan Perplexity sebagai salah satu produk pembelajaran yang unik. Apa yang saya dapat simpulkan daripada temu bual ini, Arvind Srivinas ini telah Arvind Srivinas ini membuktikan bahawa Perplexity ini sangatlah menggambarkan atau menekankan konsep keunikan dalam produk pembelajaran. Tambahan pula, saya tambah sedikit lagi. Beliau turut menerangkan tentang visi bagi produk Perplexity ini sebagai salah sebuah syarikat yang berpaksikan maupun mementingkan kebenaran dan juga meningkatkan purata IQ di seluruh dunia, kerana produk Perplexity ini digunakan oleh pelbagai negara di seluruh dunia. Itu sahaja pandangan saya mengenai konsep Perplexity AI. Saya serahkan semula kepada saudari moderator kita. Terima kasih saudari panel kita yang pertama, Asmayati binti Abdul atas penerangan mengenai konsep AI Perplexity itu. Rupa-rupanya AI Perplexity ini baru sahaja muncul ya sebenarnya dalam dunia era sebelum canggih ini, dan menjadi satu fenomena baru dalam dunia sekarang kerana kecanggihannya yang sungguh orang kata sangat baru, ya betul, yang mencipta satu fenomena lah kiranya. Jadi apakah antara kebaikan ataupun kepentingan kewujudan AI itu sendiri? Jadi soalan ini saya akan ajukan kepada saudari panel kita yang kedua, saudari Fasha. Silakan. Terima kasih kepada saudari moderator. Baiklah, saya akan menerangkan terlebih dahulu kelebihan yang kita akan dapat daripada Perplexity AI ini. Baiklah, yang pertama, di dalam Perplexity AI ini mampu untuk memahami bahasa yang sangat baik. Dia menggunakan model bahasa ChatGPT yang dilatih dengan sejumlah besar teks. Hal ini telah menyebabkan Perplexity lebih memahami pertanyaan dan permintaan daripada pengguna dan dapat mencari maklumat-maklumat yang ingin dicari oleh pengguna dengan lebih baik. Selain itu, dengan pemahaman bahasa yang lebih baik oleh Perplexity AI ini, ia dapat memberi jawapan yang lebih relevan dan terperinci untuk pengguna Perplexity AI. Seterusnya, di dalam Perplexity AI ini, ia mengintegrasikan Bing Search. Bing Search ini merupakan sebuah mesin pencari yang memberikan akses kepada jutaan halaman web dan sumber yang pelbagai. Dengan menggabungkan hasil pencarian dari Bing Search dan juga Perplexity AI, ia dapat menyajikan informasi dan juga maklumat yang terkini kepada pengguna. Seterusnya, dapat memberikan hasil yang lebih komprehensif. Yang ketiga, kelebihan Perplexity AI ini, ia dapat menjawab pertanyaan ataupun permintaan pencarian daripada pengguna dengan cepat dan juga pantas. Hal ini membuatkan pengguna mendapatkan informasi yang mereka cari dengan lebih efisien tanpa mereka menunggu dengan lebih lama. Dan yang terakhir sekali yang saya dapat olahkan untuk kelebihan Perplexity AI ini adalah sumber informasi yang diberikan oleh Perplexity AI ini adalah disahkan kerana ia kerana ia telah dikendalikan oleh Bing Search dan Perplexity AI. Hal ini telah memastikan bahawa informasi yang diberikan telah didasarkan pada sumber yang disahkan dan boleh dipercayai. Oleh itu, setiap pengguna yang menggunakan Perplexity AI ini boleh percaya dengan informasi-informasi yang diberikan oleh Perplexity AI. Baiklah, itu sahaja kelebihan yang saya dapat berikan daripada pengguna Perplexity AI ini. Saya akan serahkan semula kepada moderator majlis.
Terima kasih atas penerangan yang diberikan oleh saudari panel kita yang kedua, saudari Fasha, mengenai kebaikan produk AI Perplexity itu. Rupanya banyak sebenarnya antara kebaikan yang diberikan kepada manusia sendiri. Antaranya menyediakan informasi di hujung jari pada waktu masa yang sangat singkat. Rupanya kita tekan saja di carian tu terus dapat. Dan maklumat tu bukan sahaja biasa-biasa, tapi maklumat yang disediakan itu adalah maklumat yang paling tepat dan juga betul. Macam paling betul, maksudnya paling ya, terkini. terkini. Wah, itulah maksudnya bijaknya AI ni. Namun setiap ciptaan itu pastilah ada kekurangannya, yang itu memang kita tidak nafikan. Jadi boleh saudari panel kita yang ketiga, Cik Ayuni, berikan sedikit mengenai antara kelemahan daripada produk AI Perplexity ini. Baik, terima kasih moderator kita di atas soalan yang diajukan. Sangat baik. Saya kira kalau satu perkara yang dicipta oleh manusia ni, jika dipandang tinggi, apabila kita ajukan atau kita suarakan kekurangannya, pasti mendapat tentangan. Contohnya mungkin kita mengalami suatu pandangan yang berbeza, saya dan betul. juga panel kita yang kedua. Sebab beliau membicarakan tentang kelebihan, kemegahan yang disanjung-sanjung AI. Manakala saya pula mungkin saya melihat AI itu dari segi ataupun perspektif negatif. Jika kita ataupun pengguna-pengguna AI yang lain taksub dalam memegang ataupun menjadikan AI itu sebagai bahan rujukan secara maksimal. Baik, secara umumnya AI ataupun kecerdasan buatan manusia ni, saya kira kita boleh bayangkan dia sebagai pokok yang ditanam oleh manusia. Apabila tumbuh ia buah, ia boleh jadi suatu buah ataupun sebiji buah yang elok ataupun sebaliknya. Betul tak? Betul. Okey, kita akan masuk kepada kekurangan AI itu sendiri secara umum. Yang pertama adalah tiada daya kreativiti dan juga tidak menyokong pengguna-pengguna AI itu untuk berfikir dan juga mengasah minda. Contohnya, jika kita aplikasikan AI ataupun Perplexity khususnya dalam bidang ataupun komuniti pendidikan yang kita akan bicarakan ni, kalau contohnya murid-murid yang diberikan tugasan oleh guru mereka untuk menyiapkan satu karangan dalam tempoh masa yang mungkin singkat hanya untuk menguji bagaimana ataupun tahap mana pencapaian dan juga penguasaan kosakata mereka. Dia punya hasil akan berlainan di antara dua individu ataupun dua murid yang berusaha menghasilkan satu karya daripada pemikirannya sendiri atau dengan murid yang menggunakan kemahiran ataupun bantuan AI itu sendiri. Contoh yang saya boleh berikan adalah Quillbox. Ada yang pernah guna tak? Quillbox. Tapi saya ada pernah dengar lah mengenai Quillbox aplikasi tu untuk pengetahuan umum, ia adalah satu perisian teknologi yang akan membantu manusia untuk mengarang ataupun membina satu ataupun beberapa rangkap karangan. Contohnya, jika saya menaip ataupun mencari karangan tentang bahaya rokok, bahaya vape dan juga sebagainya, mereka akan memberikan satu tesis barangkali, tesis yang terkini mengenai topik yang saya cari. Itu saya kira dapat mengurangkan lagi daya kreatif dan juga pemikiran anak-anak kita zaman sekarang. Maksudnya dari konteks sebagai seorang pelajar sekolah rendah, apabila mendapat carian daripada kajian artikel dan juga tesis, penggunaan bahasa di situ adalah sangat bertaraf tinggi yang tidak sesuai dengan tahap pembelajaran mereka. Jadi pemahaman mereka sudah tentu akan sedikit berbeza, betul? Sedikit berbeza dan juga mungkin sukar untuk mereka memahaminya. Betul. Baiklah, seterusnya kita dapat melihat kekurangan ataupun keburukan penyerapan AI dalam dunia zaman kini yang secara besar-besaran berlaku adalah meningginya kadar pengangguran dalam kalangan masyarakat kita. Ialah jika AI menguasai dunia, merampas segala tenaga kerja manusia, bagaimana pula nasib dengan mereka lepasan SPM, mereka lepasan graduan dan sebagainya. Kerana mereka punya skop pekerjaan ataupun bidang
bidang yang mereka pelajari sudah diambil alih oleh robot. Seperti mana yang berlaku di Jepun. Robot-robot di sana telah pun apa tu orang kata menjaga Berdominasi. kaunter-kaunter Banyak hotel dan berdominasi. sebagainya. Kita boleh nampak macam mana AI itu merampas, walaupun mungkin segelintir daripada pandangan umum menyatakan bahawa jika adanya teknologi AI ini, ia juga membantu meningkatkan taraf hidup manusia kerana manusia perlu memonitor ataupun menjaga bagaimana robot itu berfungsi dan bekerja. Betul. Tapi saya kira tingginya dari kadar pengangguran lah, sebab saya boleh buat pengkadaran ataupun apa tu orang panggil satu robot ataupun satu teknologi AI bersamaan dengan nisbahnya 8 tenaga kerja manusia. So, kalau kita buat puratanya, rugilah kan manusia kan. Pupuslah manusia. Pupuslah manusia. Apa yang buat macam mana kan kerjaya tadi kan. Lagi pula saya pun jika kita mendengar dengan teliti pandangan daripada panel kita yang kedua menyatakan bahawa Perplexity juga menerapkan bantuan ataupun saluran sumber daripada mother sources ataupun dikenali sebagai big search. Big search. Jika kita bayangkan apabila berlaku suatu permasalahan kepada sumber utama Pangkalan data. pangkalan Pangkalan data. data. Aduh ya Allah. Pangkalan data ya. Betul. Ia juga akan mempengaruhi maklumat-maklumat yang disalurkan ataupun yang diberikan oleh Perplexity itu sendiri. Bagaimana manusia menerima informasi-informasi, adakah ianya terkini ataupun mungkin bercelaru, saya kira kan. Jadi saya rasa untuk kita menguasai ataupun meletakkan had, mengawasi kepenggunaan Perplexity ini adalah dengan tahu cara untuk menggunakan kata kunci ataupun cari maklumat berdasarkan kata kunci. Itu sahajalah pandangan daripada saya. Okey, baiklah. Terima kasih saudari panel kita yang ketiga atas penerangan yang cukup jelas mengenai beberapa kekurangan atau juga kelemahan daripada produk AI Perplexity ini. Jadi maksudnya sejauh mana kemajuan sesebuah teknologi itu dicipta, ia masih mempunyai kekurangan dan juga tidak sempurna dan tidak dapat membantu untuk menyelesaikan semua masalah manusia itu sendiri. Jadi maksudnya di sini kita sebagai manusia ni perlu mempertimbangkanlah baik buruk sesuatu penciptaan itu dengan menggunakannya sesuatu perkara itu dengan sebaiknya dan memikirkan akan kesan yang akan kita perolehi. Jadi sekiranya soalan yang terakhir sebelum kita mengakhiri forum kita pada hari ini, saya akan ajukan kepada saudari panel kita yang pertama, saudari Asma. Jadi pada pandangan saudari, sejauh manakah ketelusan sesuatu maklumat yang akan kita perolehi ini melalui AI Perplexity ini? Jadi silakan saudari. Terima kasih saudari moderator Cik Syazana atas soalan yang telah diajukan sebentar tadi. Pada pendapat saya, keputusan berdasarkan penggunaan Perplexity AI ini adalah bergantung kepada peredaran masa dan zaman. Sebagai contoh, sekiranya artikel ataupun maklumat yang diterbitkan adalah berdasarkan tahun yang sebelum-sebelum, contohnya tahun 1990-an, maklumat tersebut merupakan maklumat yang lama dan tidak terkini. Betul. Ya, maklumat yang lapuk. Jadi sekiranya pelajar maupun pengguna bagi Perplexity AI ini ingin mencari maklumat pada tahun 2023, sekiranya tiada artikel yang baru dikeluarkan oleh para penulis atau pengkaji, maka Perplexity akan merujuk semula kepada artikel yang berdasarkan tahun 1990-an itu. Terakhir itu. Ya, jadi keberkesanan itu pada pendapat saya lah adalah tidak relevan, adalah kurang berkesan kerana Perplexity ini hanya bergantung kepada maklumat yang dapat diperolehi daripada big search. big search. Sekiranya big search tiada maklumat tersebut, maka tiadalah, Betul. tidak wajarlah. Jadi pada pendapat saya lah, pada pendapat saya, sekiranya seseorang pengguna itu ingin mengguna Perplexity AI, maka pengguna tersebut perlu berfikir secara wajar, adakah perkara ini boleh dirujuk oleh AI atau oleh Perplexity, ataupun perlu dirujuk secara lebih mendalam atau lebih teliti berdasarkan artikel ataupun jurnal baru, yang terbaru. Kerana itu
bergantung kepada maklumat yang dicari oleh para pengguna itu sendiri. Maksudnya pengguna juga perlu membaca secara keseluruhan, tidak betul, hanya betul. menerima secara Bulat-bulat. bulat-bulat. Okey, itu saja soalan itu saja daripada saya. Saya serahkan semua kepada saudari moderator. Terima kasih kepada saudari panel kita yang pertama atas jawapan pada pendapat beliau mengenai ketulusan maklumat yang akan diperolehi melalui AI Perplexity ini. Jadi secara kesimpulannya, rupanya AI ni sebenarnya banyak boleh memberi faedah dan juga sebaliknya kepada manusia, khususnya kepada komuniti pembelajaran sendiri. Namun ingin saya tegaskan di sini, carian yang hendak kita lakukan itu perlulah berlandaskan kepada kata kunci ataupun dasar yang betul supaya kita mendapat carian yang telus dan juga tepat, maksudnya berkaitan dengan apa yang kita kehendaki. Dan dari kesempatan ini juga saya ingin mengingatkan bahawa kepada pengguna di luar sana mengenai ciptaan AI ini sebenarnya merupakan sebuah mesin yang menyerupai kepintaran manusia. Jadi sesetengah carian yang ingin kita ajukan kepada AI itu sebenarnya tidak mungkin, berkemungkinan tidak mendapat satu jawapan yang benar kerana AI itu tidak bersifat sebagai manusia. Jadi dari aspek kemanusiaannya, AI itu memang tidak ada akal ataupun budi fikirannya memang tidak ada. Jadi sekiranya ini bertanyakan mengenai sebarang pencarian mengenai melibatkan isu kemanusiaan ataupun emosi, itu AI sendiri tidak dapat bantu. Jadi itulah antara kekurangan AI yang sememangnya tidak dapat melengkapkan kehidupan manusia sejagat. Jadi masa amat menceburi kita panel-panel semua, betul tak? Sudah hampir setengah jam juga ya kita berkomunikasi mengenai mengupas isu topik forum AI itu sendiri. Jadi kalau ikutkan AI ini tidak cukup hanya untuk setengah jam ini saja. Perlu dijelaskan dengan lebih detail. Mungkin kita boleh adakan untuk sesi-sesi lain. Boleh. Saya amat berbesar hati untuk dijemput kembali. Okey, baik. Terima kasih atas kerjasama 3 orang ahli panel ini atas kesudian untuk menghadiri majlis forum kita pada hari ini dalam sama-sama menjayakan majlis kita. Dan alhamdulillah, sebelum saya mengakhiri majlis ini adalah elok kiranya untuk saya memberikan beberapa rakam pantun. Jadi dari Kedah ke Pekansari, beli suasa di Kota Tinggi. Selesai sudah tugas diberi, di lain masa bersua lagi. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Andai tersilap tutur bicara, jadi disusun, maaf dipinta. Jadi saya moderator bagi forum hari ini, mewakili semua ahli panel, ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada penonton di luar sana atas kesudian untuk menonton forum yang telah kami sediakan pada hari ini. Jadi sekian sahaja pembentangan mengenai forum kita pada hari ini. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.